Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada petang ini. Teruskan share, teruskan menonton, teruskan komen, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan menambah pahala-pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada Khairi Alias, Nizar Danish, Asma Zuraida, Muhammad Fadeni, Fazian Ismail, Siti Azah Zakaria, Nur Hayati Mak Saad, Nur Syazwani Azwani, Noili, Hazlina Abdullah, Kak Fatimah Abdul Rahman, Ummu Abu Hurairah daripada Jengka, Zaitun Hasnah, Kak Nafisa Ahmad Singapura, Nur Wahidah Sarian, Kak Maria Chan Singapura, Kak Sabariah Abu Samad, Kak Rohayu Abdul Wahid, Abang Razak Johor, Raja Haniza Raja Idris Singapura, Fauziah Ismail, Tuan Haji Ghazali Arsyad Gombak, Sharifah Abdul Rashid, Saliza Liza, itu saja. So, terima kasih banyak. Teruskan share, teruskan komen. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat sekalian, insya-Allah kuliah kita pada petang ini jam 3 sampailah jam 4 nanti, insya-Allah. Kuliah ini ditaja oleh ataupun dianjurkan oleh Biro Muslimat Masjid Al-Ubudiyah Seksyen 19 Shah Alam. Geng-geng muslimat lah. Sebab saya memang ada satu jadual bulanan kuliah muslimat di masjid itu bersama rakan-rakan muslimah yang lain. Cuma sejak setahun ni jadualnya tu kelang-kelang kabut sikit lah, kan, pasal COVID apa semua ni. Jadi apa pun, alhamdulillah petang ni kita akan menyambung kembali
perbahasan kitab kita, iaitu saya menggunakan kitab Ensiklopedia Kematian, Hari Kiamat dan Hari Akhirat. Ini dia punya kitab dia lah. Jadi siapa yang ada kitab ini boleh buka pada muka surat 47 seperti mana yang dimaklumkan oleh Puan Saroya pagi tadi. Muka surat 47 bab yang ke-7. Samalah dengan apa yang saya tandakan dalam kitab ini. Baik, tajuk kita tentang kematian lah. Tajuk yang tak berapa selesa nak dibincangkan, tajuk yang ramai yang tidak menggemarinya. Sebab bila sebut mati ni secara fitrah tak ada siapa yang seronok. Jaranglah jumpa saya tak sabar-sabar nak mati, Ustaz. Saya belum jumpa lagi, kan? Yang banyak jumpa saya nak lama lagi, Ustaz. Saya kalau boleh nak hidup 100 tahun lagi. Itu banyaklah, kan? Setakat tak sabar nak mati ni rasa belum, payah nak jumpa lah kot, no? Payah nak jumpa lah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tajuk ni tak apa sedap lah, kan? Tapi dia bukan cerita sedap tak sedap, selesa tak selesa. Ceritanya benda ini sangat penting, sangat mustahak untuk preparation kita masing-masing sebelum mati itu sampai. Memanglah Nabi pun sebut benda yang paling dibenci oleh manusia ialah matilah. Tak ada siapa, kalau boleh kita nak hidup aja, kan? Tak mati-mati. Buat-buat tenang, makcik-makcik, kakak, abang-abang sekalian, yang itu dalam syurga besok, ya. Cerita tak mati-mati itu dalam syurga besok, insya-Allah. Baik, siapa yang ada kitab ni boleh buka muka surat 47 pada bab yang ke-7. Bab yang ke-7, tajuk dia kematian adalah penghapus dosa bagi setiap orang yang beriman. Rupa-rupanya petang ni baru kita dapat tahu mati ni boleh jadi penghapus dosa. Allahu Akbar, kan? Sebab tu saya kata untung orang yang mengaji, kan? Untung orang yang dengar-dengar kuliah. Tak kira lah musim-musim PKP, COVID ni, kan, kuliah-kuliah live ni berlambak-lambak, menimbun macam goreng pisang panas. Kan, ramai ustaz, ustazah yang buat live pagi, petang, tengah hari, malam, tengah malam pun ada live juga. Kan, macam-macam demi nak menyebarkan risalah agama, nak menyebarkan Islam, nak mengingatkan masyarakat supaya jangan, orang kata, terleka cuai, macam tu tak. Jadi rupanya petang ni baru kita tahu mati itu boleh jadi penghapus dosa. Allahu Akbar. Kita boleh imagine, sekejap nak kita fikir sekejap, baiknya Allah ni, mati pun dia hapuskan dosa. Punyalah kalau bahasanya kita sebut tak, Allah nak kalau boleh orang-orang Islam ni masuk syurga. Kalau bolehlah biarlah tak ada orang masuk neraka. Kalau boleh Allah nak macam tu. Tetapi sahabat sekalian, disebabkan pilihan itu kita yang buat. Kan, jangan salahkan Allah pula. Pilihan tu kita yang pilih, kan? Allah sebut dalam Quran apa? Inna hadainahus sabil. Sesungguhnya kata Allah, aku telah tunjukkan jalan-jalannya. Aku dah tunjukkan jalan lurus tu macam mana. Aku dah kirimkan Nabi, aku dah bagi wahyu, aku dah buat turun Quran. Ada ulama yang menyambung risalah kenabian. Allah kata aku dah tunjukkan
jalan itu. Imma syakiran wa imma kafur. Tapi Allah kata ada yang bersyukur. Ini yang kita nak masuk ni. Ada yang bersyukur, yang memilih jalan ke syurga. Imma kafur. Ada yang kufur. Ada yang degil, yang melawan. Siapa tu? Kitalah yang memilih jalan kedegilan itu. Boleh ayat dia begitu kan? Kita yang pilih. Allah kata aku dah tunjuk jalan. Ini jalan syurga, ini jalan neraka. Tapi Allah kata ada manusia yang syukur, maknanya dia memilih jalan kebaikan. Ada yang kufur, dia pilih jalan ke neraka. Wal'ayazubillah. Jadi sahabat sekalian, ini yang kita nak tengok pada petang ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kebaikan pada kita, insya-Allah. Terima kasih Kak Salasi Hasan, Saiful Azli Ahmad, Sungai Petani clear alhamdulillah. Zaitun Hasnah, Nur Shuliana, Rozilah Omar, Sharifah Abdul Rashid. Kami dari Masjid Ubudiah, geng-geng masjid, geng muslimat Masjid Ubudiah Seksyen 19. Terima kasih Kak Sharifah. Nur Zarula Sikin binti Salahuddin. Waalaikumsalam. Cik Hatia Syafi'i, Asma Zuraida, Nur Iza, Arifin Rahim, macam kenal je ni. Sharifah Abdul Rashid, Marwakan. Mana nak beli kitab? Kitab ni saya beli kat sahabat saya dulu kan. Tapi kedai-kedai buku asal dia jual kot. Rasa di Singapura mungkin ada jual juga. Kena cari tengok. Dia tebal ni, kitab ni tebal. Ensiklopedia Kematian. Marwakan, Neni Ros, Rohaya Azman, UTS, Illa Kamilah, Siti Aisyah, Nab Ali, Singapura. Terima kasih. Singapura ke Indonesia tu? Singapura. Rosmini Aiza, Zaleha Ramli, Kak Fatimah Abdul Rahman, Syafarin Baharum, Rohaya Azman Makno. Live siang ke ni? Memang siang bang, petang pukul 3 ni. Live terkejut ni panggil. Kak Mariacha, Nora Naida, ramainya. Sidik Bota, Siti Azhar Zakaria. Biasa malam. Ni kebetulan geng muslimat yang minta. Robiah Jasin, Rosmini Aiza, Kuala Kangsar clear alhamdulillah. Jadi malam ni pun macam biasalah kan. Jadual saya setiap hari Isnin sampai Jumaat 9 suku malam lepas Isyak. Insya-Allah. Kan. Malam ni adalah 9 suku insya-Allah dekat audio kuliah lah, page yang sama. Jadi nantikan malam ni juga kita punya kuliah santai kita. Alright, kita baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal sesungguhnya kematian itu merupakan kafarah atau kafarat. Kafarat atau bunyinya kafarah. Kafarat ni bunyi macam kasar sikit kan. Nanti orang Melayu kata keparat pula kan. Dia bahasa Arab tu. Kafarah. Kafarah ni bila sebut kafarah dosa, maknanya penghapusan dosa. Itu maksud dia. So kita belajar sesuatu lah. Bila dengar ustazah bersyarah, ini benda menjadi kafarah dosa. Kafarah maknanya penghapus dosa. Kena ingat yang tu. Baik, sesungguhnya kematian itu merupakan penghapus dosa bagi setiap orang yang akan didatangi kematian. Iaitu ketika ia sedang merasakan sakitnya mati itu. Allahu Akbar. Jadi itu yang saya sebut di awal kuliah tadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan yang sangat-sangat dan terlalu baik pada makhluknya, khususnya manusia. Allahu Akbar. Baik Allah ni kan. Kita nak mati besok ni,
Oi, saya tak sabar nak urai ni, tapi benda tu ke depan sikit. Kejap kita bacalah. Cuma nak sebut, bila kita mati itu boleh jadi penghapus dosa. Bahasa mudah dia, kalau boleh, Allah nak tiap-tiap orang Islam khususnya yang mati beriman, Allah nak masa kita menghadap dia tu suci, tak ada dosa, seperti baby yang baru lahir. Gambaran dia macam itulah. Sebab itu Allah bagi masa sakratul maut. Orang Melayu kata nazak nak mati. Ketika nyawa-nyawa ikan tu lah, orang Melayu sebut macam tu kan. Masa nafas dah tercungap-cungap, orang kata nazak sangat dah masa tu. Lagi kuat sakitnya mati itu, lagi teruk sakitnya kematian itu, lagi banyak dosa yang Allah akan hapuskan. Sebab itu Allah takkan buat, orang kata, sia-sia je. Allah takkan saja-saja bagi manusia tu mati, sakit menggelepar apa semua, tapi semua itu bersebab. Sebabnya Allah nak ampunkan dosa kita, Allah nak hapuskan dosa kita, Allah nak kita menghadap dia macam baby yang baru lahir. Allahu Akbar. Baiknya Allah, tuan-tuan. Baiknya Allah. Nanti orang tanya pula, Ustaz, mati tu sakit ke Ustaz? Nak jawab macam mana? Jawapan dia, sakit. Kalau tak percaya, try. Boleh cakap macam tu. Kan? Melawak je petang-petang, mengantuk ni bang, jangan buat kerja ceramah petang-petang ni kan. Bukan tuan-tuan je kuyu, penceramah pun kuyu mata ni. Kena aircon pula sikit kan. Jadi buat lawak sikit, bagi segar mata tu. Mati sakit, tak percaya, try tengok. Boleh gitu kan. Nabi dah pernah sebut dalam banyak hadis. Nabi kata sakitnya mati itu seperti ditusuk pedang 100 kali. Ada yang kata 70, banyaklah dia punya riwayat. Tapi sakit macam kena rodok dengan pedang pisau sebanyak 100 kali. Allahu Akbar. Kita kena toreh, Allah kena toreh sikit je pisau, potong bawang kan, menggelepar seminggu. Belum kena tikam perut lagi, na'udzubillah kan, lagi sakit. Tapi mati berganda-ganda daripada itu tak? Berganda-ganda. Tetapi kena ingat satu benda je. Allah nak menghapuskan dosa kita. Nanti terfikir pula, Ustaz, dosa kita ni banyak ke Ustaz? Saya tak boleh jawab soalan tu. Soalan tu jawapan dia pada diri masing-masing. Kan? Kalau kita tanya banyak ke dosa aku ni kan, malam-malam tidur baring tu kan, bukan sekarang malam-malam sekejap lagi. Bawa tenang dulu. Ni dengarlah kuliah dulu. Kalau tak tengok muka saya pun dengar je lah kan. Kalau dah menyampah lah aku tengok muka ustaz ni kan, tiap-tiap hari muka ustaz aja keluar live. Sabar tuan-tuan, muka saya macam ni je, tak berubah kan. Kalau dah tak larat tengok, dengar je lah ya. Pejam mata, dengar, tapi jangan lena pula kan. Malam-malam kita nak tidur kan, kita pejam-pejam mata, tanya dalam diri, agak-agak dosa aku ni banyak ke? Jawapan dia apa? Boleh tahan agak lah kan. Boleh tahan. Kita pun sedar diri kan. Jadi dosa tu yang Allah nak hapus. Bagaimana cara Allah hapus dosa? Banyak cara lah. Nanti kita baca hadis tu dulu. Okey. Dia kata mati itu menjadi kafarah dosa bagi setiap orang yang didatangi kematian, iaitu pada saat ia sakit tu, sakit nak mati tu. Orang kata tengah nazak-nazaknya nyawa ikan tu. Masih itu. Berdasarkan satu hadis di mana Rasulullah SAW telah bersabda, ma min muslimin yusibuhu adza mim maradin fama siwahu illa huttallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajaratan waraqaha atau kama qala an-nabi fil hadis. Terima kasih Fauzi Ismail, Salami Abdul Ghani.
Rohana Rejab, Rabi'ah Muhammad, baik UAN kecuali malam Jumaat. Betul, malam Jumaat kita baca Yasin. Suzita Muhammad, Rosnah Aziz, Rohaya Azman, Nur Iza, terima kasih Nora Naidah. Sedang tengok ni Ustaz. Tengok. Ustaz, ada orang tanya soalan. Ada orang tag saya, kata mati bersalin tu mati syahid. Kalau orang mati bersalin tu masa hidup dia jarang solat, jarang puasa atau aurat, macam mana Ustaz? Terima kasih Rosmini, Kak Asia Yusof, Singapura, terima kasih banyak. Dia kaedah dia gitulah. Asasnya kategori orang yang mati beranak kan, mati terbakar, mati lemas, mati apa lagi, mati dalam buat kerja agama ni dia anggap mati syahid lah. Ganjaran-ganjaran yang besar pahalanya, dan dia akan mendapat ganjaran itu pada saat kematiannya itu. Namun kena ingat, namun dosa-dosa yang dia pernah buat ialah, walaupun dia mungkin jarang semayang, jarang tutup aurat, tapi Allah nak hadiahkan dia mati syahid. Ada ulama' menyebut mudah-mudahan dengan asbab dia mati syahid itu semua dosanya terhapus. Itu satulah. Yang kedua, ada juga berpandangan dia mati syahid tu mati syahid lah, tetapi dosa-dosa yang dia pernah buat tetap akan dikira dan orang kata apa, dibalas. Cuma dia ada kelebihan tang mati syahid tu. Kan? Itu yang adalah kelebihannya juga. Daripada orang kata mati biasa tu. Dia macam tu nak. Wallahu ta'ala a'lam yang tu. Cuma itu yang boleh saya ulaskan sedikit lah. Baik, cuba kita tengok balik hadis Nabi tadi. Nabi kata, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa sebuah musibah dari rasa sakit atau yang semisalnya, melainkan akan Allah gugurkan darinya keburukan-keburukannya, sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Tengok cara Allah nak hapus dosa kita, antaranya dia bagi ujian, dia bagi musibah, dia bagi penyakit, dia bagi sakit, dia bagi apa lagi, wabak bencana macam COVID ni. Ni semua kaedah Allah nak hapuskan dosa kita. Dengan syarat kita sabar, dengan syarat kita redha. Dengan setiap ujian yang Allah timpa pada kita, Nabi kata Allah akan hapuskan dosa kita sebagaimana pohon yang meluruhkan daun-daunnya ketika musim luruh. Kan pokok dijatuhkan, digugurkan daun. Kalau ayat power sikit, ibarat daun yang berguguran. Ayat-ayat cinta orang panggil. Kan? Jadi dengan kita sakit ni, itu sebab kita ni belajar, bila kita faham, kita tak akan ada masalah. Maksud saya tak ada masalah ni, bila Allah uji, kita akan redha. Katalah kaki terpeleot, kan? Pagi tadi kaki terpeleot, contoh. Kita sabar, kita redha, ini ketentuan dia, adalah sebab ni Allah nak hapus dosa aku ni. Anggap gitu je. Dan memang itu pun bukan anggap gitu, memang kena rasa macam tu. Barulah akan timbul rasa syukur, barulah akan timbul rasa terima segala ketentuan dia, tak ada merungut. Ni kena merungut, asyik aku je demam Ustaz. Kan, dalam rumah saya ni, saya lah paling teruk demam Ustaz. Untung lah, lagi banyak demam, lagi banyak dosa kita terhapus. Tapi syaratnya sabar kan, syaratnya redha dan sebagainya. Jadi baiknya Allah, dia hantar ujian sebab dia nak hapuskan dosa kita. Dia baginya COVID ni sebab dia nak hapuskan dosa kita. Dosa kita banyak. Lepas tu dia bagi kita pening, dia bagi kita gout, dia bagi kencing manis,
sakit jantung, jantung berlubang, telinga menanah ke apa tak, dia bagi macam-macam penyakit, kita sabar, kita redha, hapus pahala, hapus dosa, maaf, Allah ampunkan dosa kita. Bukannya jangan cerita yang besar-besar tak, jangan cerita yang besar-besar, yang kecil. Nabi kata hatta sehingga dia tertusuk duri, walaupun tercucuk duri, kita tengah membelai-belai pokok bunga ros, tak sekali kena duri dia, adoi, macam tu kan. Kita pun jangan adoi, innalillah lah, lepas tu kita sabar, tengok jari dah berlubang kan, ni Allah nak ampun dosa aku ni kan, macam tu lah. Walaupun kena duri, terpijak paku ke, terpijak tersepak pintu ke, teradung tebing ke, teradung telanggar tebing, tersepak tebing ke, terantuk dekat bucu tangga ke apa kan, bucu amari ke, semua tu Allah nak hapuskan dosa kita. Allahu Akbar. Dia bukan dengan cara kita minta ampun saja tau. Minta ampun lah. Yang kita semain taubat, bangun malam, istighfar, baca Quran, salawat, tu satu cara. Cara lain, Allah hapus dosa ni dengan cara kita diuji. Dengan cara yang kita bincang petang ni, sakit masa mati. Lagi apa? Sedekah pun sama tak? Ya Allah kan, kita sedekah. Sedekah tu menjadi penghapus dosa. Allah, tuan-tuan, ramai orang kat luar sana yang memerlukan sumbangan. Saya tengok tadi berita pukul 1 tadi, ada adik kita yang dia ada masalah lidah dia kan, lidah dia macam terjelir keluar, lepas tu dia nak kena operate lah, lebih kurang macam tu lah, nak dibantu oleh Menteri Kesihatan kita, Adham Baba, dan minta ada priority lah untuk adik itu supaya dikawal selia dengan pakar-pakar yang sebaiknya. Lepas tu dia bawa keluar pula nombor akaun bapak dia, kan ada tadi, saya sempat lah tangkap gambar, saya simpan dulu, duit tak berapa ada lagi ni, ada nanti sehari dua ni ke rezeki mana nak tahu kan, ataupun lepas ni ke transfer je lah, wa imma RM10 sekalipun kan. Yang penting sumbangan itu, Nabi kata sedekah itu menjadi penghapus dosa kamu. Allahu Akbar. Senang nak boleh pahala akhir zaman ni tau, senang sangat. Nak boleh dosa pun lebih kurang senang jugalah kan. Dua-dua senang sebenarnya. Cuma atas kita macam mana nak manage kan, kita nak manage hidup kita tu macam mana tak. Itu kaedahnya. Terima kasih Saza Rashid, Nik Noriah, Ain Hani, saya juga mendengar, terima kasih. Nak jadikan mati tu satu nikmat, betul. Miza Amir Hamzah, Muhammad Zuhir Muhammad, King Mat, Muhammad Azam, lama tak tengok Ustaz. Ada Tuan Haji, tengoklah sepuasnya. ada saya ada je tiap-tiap hari live, tapi yelah kadang-kadang orang tak jumpa live tu kan, Facebook meragam, notification tak keluar, macam-macam lah. Saya tiap-tiap malam ada 9 suku, insyaAllah. Abu Mi'zuddin, terima kasih. Ahmad Khalil, Mat Sahih, Nas, Kak Nurkiah Hujang, Nur Aisyah, Nur Iza, Jismaidin, Nur Zarula Sikin. Oi, nama korang ni hebat-hebat, acik-acik. Nur Iza, Nur Hayati Mas'ad. Kalau kita bagi hadiah pada orang, macam mana Ustaz dapat pahala? Dapat pahala. Hadiah itu juga boleh dianggap sedekah. Walaupun ialah pada perkataan Melayu ni hadiah is hadiah, tapi samalah. Macam hari ni kan, tapi bukan bersedia saya, hari ni bersedia abang saya, Ustaz Alim Nasir, yang ke ... lah. Kan, katalah saya bagi hadiah kat dia kan, saya Roger orang Sungai Petani, delivery yang buat
hadiah-hadiah birthday tu kan, bayarlah RM100 ke apa, bagi alamat, dia hantar tak. Itu pun sedekah juga, dapat pahala sedekah, sama je. Memberi hadiah tu pun dikira sedekah, kan. Dan sebenarnya tuan-tuan sahabat sekalian, budaya memberi hadiah ni budaya yang sangat digalakkan dalam Islam, especially bila ada panggil situasi tertentu lah, birthday, anniversary kan. Jangan buat-buat tanya birthday saya pula. Birthday saya lambat lagi, bulan 8 esok. Anniversary bulan 5 tengah raya tu, kan. Lepas tu sempena anak kita berjaya ke, kan, berjaya tak kira lah dalam pelajaran ke, hafal Quran ke, apa benda tak kisahlah, kita bagi hadiah. Atau saja-saja bagi pun okey tak. Lepas ni terus beli gelang apa tu, kuih apa nama dia Allah, yang glamour sangat tu kan, bukan lompat tikam, ban apa benda tu lah, jenis gelang orang perempuan tu, kan, beli 7-8 ribu seutas tu kan, bagi hadiah. Kenapa ni bang, tanya bini kita. Saja bagi. Kita jangan bagi tiba-tiba hari ni dengar terus bagi kan. Bini pun tengok atas bawah kita, laki aku ni tak lama pasal jarang bagi kan. Jadi tak apalah, lama tak lama pun dia dah bedal lah gelang tu kan. Yang penting hadiah. Hadiah ni Nabi sangat galakkan, Nabi sangat suka menyantuni orang. Walaupun bukanlah hadiah tu nak mesti mahal kan, at least orang hargai. Macam tu kan. Itu agama ajar kita. So ingat, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala itu, Ustaz dah bagi tahu bulan 8 mesti Ustaz kan, lambat lagi tu. Jadi ramai dah tahu sebenarnya, tarikh pun orang dah tahu siap dah kan. Jadi sahabat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang Rasulullah sebut dalam hadis tadi. Maknanya orang yang Allah uji, orang yang Allah timpa sakit, tak kira lah apa benda pun, wa ima terantuk kepala ke, tersepak batu ke, apatah lagi sakit yang kronik-kronik, kita sabar, kita redha, ingat Allah nak hapuskan dosa kita. Ya Allah ya Tuhan. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita just imagine satu benda je. Bayangkan, na'udzubillah, ini kita minta perlindungan daripada Allah. Bayangkan bila seseorang itu mati, Allah tidak hapuskan dosanya. Bahasa mudahnya, kita nak ke mana besok? Di akhirat kita nak minta tolong siapa? Kalau di akhirat tiba-tiba dia bangkit, Allah tak hapuskan dosa si fulan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita nak lari ke mana? Kan? Tidak ada nikmat yang paling hebat pada hari kita mati melainkan dua benda, kata ulama. Yang pertama, masa hari kita mati itu, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, Allah redha dengan kita. Allah setuju dengan kita. Allah puas hati dengan kita. Itu satu nikmat yang tidak ada tolok banding bagi orang yang meninggal dunia. Pertama, pada hari kita mati Allah redha, dan yang kedua, hari kita mati Allah hapuskan dosa kita, Allah ampunkan dosa kita. Allahu Akbar. Sangat nikmat. Bayang kalau tak hapus, kita nak tala ke mana? Kita nak minta tolong siapa? Ceritanya api neraka itu je, jangan cakap banyak sangat. Tak. Jadi sebab itu, tolonglah cari pengampunan Allah. Caranya minta ampun, bertaubat, istighfar, banyakkan sedekah, sabar dan redha dengan ujian. Banyak cara yang saya sebut tadi kan. So kita kena ingat benda-benda tu, insya-Allah. Baik. Rabi'ah Muhammad pun Ogos juga. Kita geng. Siapa birthday Ogos, kita geng. Kan? Sajalah seronok. Baik, sambung lagi. Dan dalam kitab Al-Muwatta', kitab Al-Muwatta' ni kitab Imam Malik, yang Imam Syafi'i pernah berguru dengan Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki yang beroperasi di Masjid Nabawi di Madinah pada zaman itulah. Kan Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik kan. Kitab
Al-Muwatta. Baik, dalam kitab Al-Muwatta daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yusibu anhu." Barang siapa yang Allah nak dia dengan kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Tengok. Siapa yang Allah nak dia dengan benda-benda baik, benda-benda kebaikan, benda-benda yang kita kata mendatangkan pahala, Allah akan uji dia. Jadi ingat satu benda lah, bila Allah uji kita dalam kepelbagaian sudut, ujian PKP-nya, ujian COVID-nya, ujian ekonominya, ujian politiknya, ujian kena buang kerja, ujian sakit yang berpanjangan tak sembuh-sembuh, ujian hutang piutangnya yang belum sempat dia bayar lagi kan. Saya pun ada juga hutang-hutang tak bayar lagi. Macam-macam lah kita ni. Allah uji kita dengan kepelbagaian sudut. Jadi apa yang paling penting, ingat Allah kata, Nabi kata dalam hadis tadi, bila Allah nak kebaikan pada diri kita, dia ujinya kita. Allahu Akbar. Jadi mulai saat ini, saya, tuan-tuan, ibu-ibu, tolong jangan mengeluh bila ujian datang. Boleh macam tu? Susah no? Kan? Dia datang je, kita pun ya Allah. Ya Allah tu kira habis lah. Kan? Bila demam tu, ya Allah, kenapa lah hari ni pula kau nak bagi aku demam? Nampak? Mengeluh kita kan. Itulah kita ni dah perangai manusia kan, memang macam tu kan. Dia suka mengeluh lah, suka komplain, suka condemn, suka macam-macam lah. Benda-benda pelik ni kadang-kadang. Jadi tolonglah, saya pesan untuk diri saya dan kita sama-sama lah. Maknanya ingat, bila Allah nak bagi kebaikan pada kita, dia ujinya kita. Dia test power. Allah testing kita dulu. Tanda dia nak sayang kita kan. Dia nak bagi macam-macam kebaikan, pahala, barakah, keampunan. Dia test lah. Takkan nak bagi FOC macam tu je kan. Takkan nak bagi kita sihat goyang kaki, Allah ampun dosa. Mana mungkin tak. Dia mesti test kita. Dia nak tengok level kita macam mana. Jadi di situlah nanti akan datangnya apa yang kita panggil sebagai kebaikan dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu Ustaz sebut kitab ni. Betul? Kitab yang Muwatta' tadi tu kan. Terima kasih Sazwan daripada Labuan, Zaliha Adnan, USJ. Terima kasih banyak. Alright, sambung lagi. Kitab ni tebal tu, jangan main-main. Ni baru muka surat 48. Kitab ni ada 700 muka surat lebih. Tahu bila nak habis agak-agak. Kan? Tak apalah, kita mengaji je lah. Kalau kitab ni tak padam, kita yang padam dulu, nampak raya. Baik, sambung lagi. Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu hadis kursi. Satu hadis kursi. Inni la ukhriju ahadan minad dunya. Oh, cantik hadis ni. Wa ana uridu an arhamah hatta uwaffihi bikulli khati'atin kana amilaha saqaman fi jasadi wa musibatan fi ahlihi wa waladihi wa dhiqan fi ma'ashihi wa iktaran fi rizqihi hatta uballigha minhu masaqil adh-dhur fa in baqiya alayhi shay'un shaddattu alayhi al-maut hatta ufdi ilayya kayaumin waladathu ummuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, hadis ni jangan buat main tuan-tuan. Hadis ni memang very powerful. Hadis yang menyuntik semangat kita supaya orang kata menjadi lebih redha, lebih baik
lebih ikhlas insya-Allah. Terima kasih Syarifah Abdul Rashid yang mencatatkan di situ. Baik, apa maksud hadis yang saya baca tadi, hadis kursi itu? Allah kata, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seseorang dari dunia ini, yakni mencabut nyawanya. Keluarkan daripada dunia maknanya tinggalkan dunia, maknanya meninggal. Boleh faham tu? Meninggal. Sebab itu ulama kata dunia ni bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal. Faham tak faham? Faham ajalah. Kan? Dunia bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Tinggal-tinggal juga, tapi ending dia meninggal. Macam tu. Baik, Allah kata, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seorang dari dunia, yakni mencabut nyawanya, sedangkan aku ingin merahmatinya. Ya Allah, ya Tuhan, baiknya Engkau ya Allah, baiknya Allah. Kalau boleh Allah nak hari kita mati itu, Allah nak kita ni dirahmati Allah, disayangi Allah, diampunkan Allah, apa lagi, disukai Allah. Allah nak setiap orang yang hari dia mati tu Allah suka. Allah suka dia ni mati. Allah suka. Allah suka. Allah suka. Allah tak nak si A mati, aku menyampah dengan dia ni. B, aku menyampah. No. Allah kata, kalau boleh aku nak merahmatinya. Sehingga macam mana kaedah merahmati itu? Sehingga aku menghapuskan semua kesalahan yang telah ia kerjakan. Allahu Akbar. Oh tuan-tuan, dosa kita banyak tuan-tuan. Kan? Dosa kita banyak. Saya kalau tahun ni 40, berapa tadi? Bersedia bulan Ogos kan? Tahun 74. 2001, 46, 47 kan? 47 tahun lah saya. Kalau panjang umur sampai Ogos nanti, umur saya 47 tahun. 47 ni dekat nak masuk 50 dah tu. Dosa banyak agak-agak. Orang kata, alah ustaz boleh tak ada dosa. Mana kau tahu ustaz tak ada dosa? Ustaz lagilah ada dosa. Macam-macam dosa ustaz kan. Tapi orang nampak macam ustaz ni tak ada dosa. Orang tengok kita yang mengaji ni macam baik, syukurlah. Walaupun memang kita tak apa baik sangat pun, tapi ulama kata syukur bila orang pandang kita baik, bila orang tengok kita ni orang tengok kita ni tuala. Orang tengok kita ni dalam keadaan macam tak ada dosa kan, syukurlah. Sebenarnya Allah tutup aib kita. Kan? Allah tutup aib kita. Tu nampak macam baik je ustaz. Umur saya tahun ni 47. Boleh tahan lah dosa. 47 tahun buat dosa. Kan? Ialah maksudnya bukanlah hari kita buat dosa. Maknanya dosa yang sengaja ada, dosa tak sengaja ada. Tapi cara Allah nak rahmat kita besok, dia kata apa? Aku akan hapuskan semua kesalahan yang ia buat. Dan jangan salah faham. Jangan pula cantik ustaz, kalau macam tu biar kita pulun buat dosa siap-siap, nanti nak mati Allah ampunkan. Jangan orang kata mengambil peluang macam tu. Bukan macam tu kaedahnya. Dosa ni kita anggap benda yang kita tidak sengaja kalah. Bukan saja-saja pergi buat dosa, itu mencari nahas namanya. Tak, maknanya dosa yang kita memang tak sengaja. Dosa zaman-zaman jahiliah kita dulu, tak reti apa kan. Zaman kita tak ada ilmu agama dulu-dulu. Zaman-zaman Pok Yeye, tuan-tuan spek mata hitam, seluar begi, rambut belah tepi. Kan zaman itu. Tuan-tuan lah yang dah veteran-veteran ni. Saya tak dan zaman tu. Saya lahir pun 74 kan. Jadi maknanya dosa kita banyak. Jadi salah satu cara Allah nak hari mati tu, dia nak sayang kita, dia hapuskan dosa. Lagi apa? Kemudian dengan sakit yang menimpa tubuhnya.
Dekat nak mati tu besok, masa malaikat nak sentap nyawa kita tu, nak rentap nyawa kita, masa tu sangat sakit. Dan masa zap ditarik tu sakit, masa itulah Allah padamkan semua dosa kita. Dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Ustaz, kalau kita diuji dengan kehinaan yang mengaibkan kita, bagaimana kita nak ajar diri kita bersabar? Nur Aisyah. Diuji dengan kehinaan dan mengaibkan. Dia macam inilah. Ada benda kadang-kadang ujian tu kita rasa macam berat kan. Ujian penghinaan, orang hina kita, orang malukan kita, orang aibkan kita. Macam mana kita nak, orang kata, nak bagi tak down lah, bagi kita ni tetap semangat kan. Saya boleh sebut lah, tapi kita nak buat tu kadang-kadang berat juga kan. Dia sama je, balik pada kaedah asalnya. Kita fikir ini ujian untuk diri aku, dan kita kena ingat, bila Allah uji macam ni, Allah tahu kita boleh hadap. Itu kita kena pegang betul-betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak menguji atau memberi sesuatu kepada manusia melainkan apa yang dia mampu buat dan dia mampu tanggung. Katalah Allah tahu kita ni kalau Allah uji ujian tak melebihi sekilo, kita boleh hadap. Allah akan bagi sekilo paling tinggi. Kalau bagi 2, kita jam. Allah tak bagi 2 kilo. Allah tahu setiap ujian yang dia bagi tu, kita boleh hadap. Macam tadi saya tengok berita tu kan. Kalau ada tuan-tuan tengok berita bersatu tadi, yang adik kita yang saya kata lidah dia macam cacat sikit, terkeluar, alium meleleh kan, kesian. Tapi dia kaburlah gambar tu. Tapi kita boleh agaklah penyakit tu kan. Dengan sedih lah, nak bercakap pun susah, mak ayah pun ada yang faham perkataan anak dia, ada yang tak faham kan. Tu yang saya simpan nombor akaun bapak dia tadi tu kan. Ada rezeki esok kita bagilah, kita bantu kan. Jadi Allah bagi anak dia macam tu sebab Allah tahu mak ayah dia boleh hadap. Kita tak kena anak-anak istimewa macam tu sebab Allah tahu kita tak mampu. Allah tahu dah, Allah ni kita serah kat dia kan. Itu tugas dia. Macam kawan saya, kawan sekolah, kawan baik saya, classmate saya duduk sebelah meja, sebelah kursi kita, kat meja kat sekolah dua-dua kan. Saya couple dengan dia, lelaki lah kan, kawan baik. Allah uji anak sulung dia ni ada masalah ketumbuhan otak. Doktor pernah operate tempurung kepala anak dia ni, bawa keluar otak, simpan dalam peti ais tu. Doktor pernah buat. Dia pernah cerita pada saya. Saya pun adalah bantu-bantu sikit-sikit lah kan. Duit-duit kutipan kadang-kadang orang bagi, kita hantar sikit-sikit, bantu kawan-kawan. Kita tak kena anak kita sihat, Alhamdulillah kan. Tapi Allah uji cara lain pula. Perangai, sikap, dia kona kot tu pula. Yang orang ni macam ni pula. Sebab Allah tahu setiap orang tu dia boleh hadap. Jadi bila orang hina kita, orang penjatuhkan kita, memalukan kita, kita kena anggap pertama, ini Allah uji aku. Yang kedua, Allah nak hapuskan dosa aku. Yang ketiga, Allah sayang aku. Cukup lah. Kita hadap je lah benda tu. Apa nak dibuat kan? Kita redha. Sebab kita takut bila kita merungut berlebih sangat, pahala tak dapat, aib pula yang dapat. Itu yang kita takut kan. Tapi kita pegang je lah, kita ni orang Islam, kita ada Allah, Allah jaga kita, sudah kan. Allah tahulah dia nak buat kot mana pun. Dia buat sesuatu tu mesti bersebab kan. Allah mesti buat ada sebab. Kadang-kadang kita jumpa sebab tu, kadang-kadang kita tak jumpa kan. Tapi percayalah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah tu sangat baik kan. Dia akan berilah yang terbaik kepada kita, insya-Allah. 76, 45, 74, 47. Apa tu? Umur umur. Betul. Betul Ustaz, kita banyak dosa tapi Allah tutup aib. Itulah. Allah pandai yang terakhir kita kan Ustaz. Ya, UTS kan.
Yang dulu-dulu tu kalau kita dah minta ampun, Allah padam buang, jangan risau, insya-Allah. Allah nak tengok ending kita, kan? Yang dulu-dulu tu Allah tak heran sangat. Kalau kita bertaban, insya-Allah kebaikan tu Allah beri pada kita. Tu Haji Ghazali, kalau orang aib saya buat bodoh. Kan? Saya buat bodoh je. Allahu Akbar, kan? Kita buat, yalah, kalau kita mikir pun sakit kepala, kan? Kita dah mikir COVID ni 2 hari dah 5,000 kan. Mujur semalam 3,000 lebih aja. Hari ni harap-harap turun lagi lah, kan? Jadi kita buat dek je lah. Kita fikir tak apalah, orang nak buat apa, aku lantak lah. Yang penting aku betul, aku jaga agama aku ada Tuhan, yakni Allah yang sentiasa 24 jam monitor aku, cukup. Kita motivasi diri macam tu, kan? Dan kita fikir ada orang lain lebih teruk daripada aku. Macam tu tak? Itu kita kena fikir, insya-Allah. Kak Nur Hayati Masaat, saya ada anak istimewa terlantar Ustaz. Allahu Akbar. Kan? Sebenarnya Allah sayang Kak Hayati kita. Dia ujinya macam tu, kan? Saya banyak jumpa. Anak buah saya pun ada. Kakak saya pun ada anak yang terlantar. Hampir saya rasa belas tahun kot. Akhirnya meninggal dunia. Anak buah saya, anak kakak saya. Dia macam OKU jugalah, kan? Dia tak boleh bercakap. Dia tak boleh. Arwah pian, kami panggil dia arwah pian. Pian nama dia. Jadi lama, sampai umur dia saya rasa belasan tahun. Sakit-sakit akhirnya dia meninggal, kan? Anak-anak syurga lah, insya-Allah. Jadi Allah uji kita begitulah. Kena sabar je lah, insya-Allah. Zainuddin Abdul Ghani, terima kasih. Mak Syarif, Cerah Perdana. Semoga Allah pemudah urusan puan dari Allah tinggi, dan Allah tinggikan darjat puan di syurga. Amin. Betul Kak Syarifah, kan? Allah uji itu untuk dia nak naikkan darjat kita di akhirat. Stres pun dapat. Itulah. Kita mikir-mikir, kan? Baik kita buat tak tahu je. Kadang ni orang suka mikir benda yang tak tahu jom pangkal, kan? Kita hadap apa yang depan mata, yang tak ada lagi biarkan dulu. Bawa-bawa bertenang. Kan? Jadi kita pun tak stres sangat. Stres ni ada bendanya bagus. Kan? Macam stres tengok rakan sekerja maju, kan? Berjaya. Kita pun, aku kena lawan. Itu stres yang baik. Dia yang mengarut ni yang jenis mikir yang tidak-tidak, kan? Mikir yang tak apa-apa, buat benda yang bukan-bukan. Tu janganlah, ya. Sebab kita ada agama, kan? Baik, sambung sikit lagi. Kan tak sempat pula Adil ni. Baik, apa lagi? Dengan sakit yang menimpa tubuhnya, musibah yang menimpa keluarga dan anaknya. Allah nak apa dosa ni, kadang-kadang dia bagi musibah dekat anak isteri kita, suami kita, family kita, adik-beradik kita, saudara mara, ipaduai, beras, besan, menantu. Allah bagi macam-macam ujian, kan? Adik-beradik, ujian cara adik-beradik, kan? Macam-macam. Waktu semalam saya, mungkin siapa yang ada tengok Facebook saya, dia tahu kot. Semalam ada satu anak murid, dia hantar link. Dalam link tu bila saya buka, tertera gambar saya 3 beradik dengan abang saya Ustaz Saluddin dan Ustaz Alim Nasir. Gambar poster kami forum. Tapi dia tulis situ, anda menghadapi masalah kewangan di musim PKP, sila klik link di bawah. Gambar tu gambar kami. Dia punya page Facebook dia tu nama apa entah. Siapa yang memerlukan bantuan tu sila join kami bla bla bla. Bila klik link tu rupanya pelaburan. Dan saya tak tahu pelaburan tu scammer ke apa, saya tak tahu. Jadi saya klik link tu, saya WhatsApp. Saya kata, minta maaf nak tanya, mana dapat gambar ni? Pandai-pandai letak gambar saya dengan abang-abang saya pasal apa, saya kata. Kan? Tolong delete. Sebab kami tak ada kena-mengena dengan syarikat ni. Dia kata, bukan encik penceramah syarikat kami. Tu mula nak menyerap aja darahkan. Bila masa pula aku jadi penceramah syarikat pelaburan Taman Hala 7, tak tahu, kan? Saya warning dia dalam WhatsApp tu. Saya kata kalau tak delete, saya akan report. Tapi semalam saya dah buat report kat Facebook, kat akaun Facebook tu. Dan report boleh belum lagi lah. Saya nak tengok hari ni dia dah padam ke belum. Jadi
gambar kita pula dia guna. Kan? Jadi itulah macam-macam ujian hidup ni kan. Macam-macam tuan-tuan. Jadi kuncinya Allah uji tu dengan keluarga adik-beradik ni pun sama, Allah nak hapuskan dosa kita. Kemudian apa lagi? Kesempitan hidup, kekurangan rezeki. Sampai aku menjadikan kesalahannya seperti debu yang berterbangan. Kadang-kadang Allah uji kita kesempitan duit, rezeki kan. Tambah macam kami ustaz ni kan, PKP ni sejak setahun dah, memang rezeki sangkut gila punya. Tapi Alhamdulillah kita percaya rezeki Allah kan. Percaya je rezeki Allah. Walaupun tak ada kuliah macam biasa-biasa yang dapat sagu hati berbayar apa semua, ya macam hari ni mungkinlah berbayar kan, ditaja oleh muslimat. Cuma kuliah hari-hari yang saya buat malam-malam tak siapa bayar pun kan. Tapi kita buat jugalah. Kita pun nak cari pahala, bukan nak cari duit aja kan, nak pahala juga. Jadi tapi saya percaya rezeki Allah tu sangat luas, sehingga hari ini saya masih sihat walafiat lagi dan masih cukup makan. Alhamdulillah, rezeki Allah bagilah. Tak usah risau. Bab rezeki percaya je 100%. Allah atur elok. Tak usah bimbang. Usaha saja kita buat. Usaha kena buatlah, kerja ke apa kan. Ikhtiar tu kenalah. Tapi realitinya dia yang atur semua. Jadi tak usah bimbang lah. Kan? Jangan risau. Dia mengatur segala-gala. Baik. Jika tengok jadi disebabkan semua tadi tu, Allah akan hapuskan dosa kita ibarat debu yang berterbangan. Jika ternyata kesalahannya masih tersisa, katalah hari nak mati tu ada lagi dosa kita yang belum terhapus, belum terpadam, maka diberatkan baginya saat kematiannya itu, sehingga ia dikembalikan kepadaku seperti saat ia dilahirkan oleh ibunya. Betul? Kan? Maknanya kalau sampai tahap hari kita nak mati tu dosa tak terhapus lagi, ada lagi balance sikit lah kan, kedak-kedak dosa kita yang tak padam lagi, Allah akan padam dengan cara menyakitkan kita di saat mati tu. Allahu Akbar. Itu kaedah dia yang Allah sebut dalam hadis kursi ya. Ni bukan saya sebut ni, saya baca hadis kursi yang Allah sebut dalam hadis itu. Maknanya kok mana pun Allah ni sangat baik. Cerita dia kalau boleh, Allah nak hari kita mati tu kita macam baby yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Okey. Aku berkata, dalam hal ini berseberangan dengan orang yang tidak dicintai dan tidak diredainya. Ini saya baca tadi saya tak faham lah benda ni, saya minta maaf lah. Kan? Dia kata dalam hal ini berseberangan. Spelling dia berseberangan dengan orang yang tidak dicintai dan tidak diredainya. Mungkin maksud dia orang yang Allah tak kasih, tak cinta, tak masuk dalam kategori tadi, pengampunan. Mungkin. Saya tak pasti yang tu. Sebab dia kitab ni bahasa Indonesia sikit kan. Baik, sambung sikit lagi saya nak habiskan. Abu Daud mengeluarkan hadis yang semakna dengan riwayat yang kita baca tadi, daripada Nabi SAW, mautul fajaati akhzahu asifin lil kafir. Kematian yang mendadak sebagai balasan penyesalan bagi orang-orang kafir. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi Daud AS juga meninggal dunia atau wafat secara mendadak pada hari Sabtu. Dan daripada Zaid bin Aslam, bekas pembantu Saidina Umar, dia berkata, jika masih tersisa satu dosa dari seorang mukmin yang tidak boleh dihapus dengan amal kebajikannya, maka akan diberatkan baginya saat kematiannya, supaya ia sampai pada darjatnya di syurga yang beratnya saat sakratul maut. Dan sesungguhnya orang yang kafir apabila telah melakukan kebaikan di dunia, maka akan diringankan baginya saat kematiannya, agar terganjar semua kebaikannya di dunia
dan kemudian ia akan dihumban ke dalam api neraka, wal a'yazubillah. Jadi maksudnya tuan-tuan ibu-ibu sekalian, bagi orang kafir, ni cerita orang kafir lah ya, bagi orang kafir, dia mati kalau di dunia ni orang kafir tu baik. Baik ni ialah suka tolong, tak kacau orang Islam. Baik. Ada kawan-kawan kita kafir yang baik kan. Dia mati besok tak berapa sakit. Sebab itu balasan kebaikannya di dunia yang dibuat. So Allah bayar pada hari dia mati tu. Allah kurang atau hilangkan kesakitan mati. Dan besok masuk kubur kena seksa, akhirat masuk neraka. Itu orang kafir. Kan? Bagi orang Islam, macam tadi lah. Orang kafir, dia akan dibayar setakat sampai dia nak mati tu je. Lepas tu neraka. Kalau dia baik atas dunia, tak sakit masa mati atau kurang sakit. Kalau dia jahat atas dunia, mengacau orang Islam, bunuh orang Islam, dia mati lagi teruk lah. Itu maksudnya. Jadi oleh sebab itu, muslimin muslimat sekalian, perkara yang paling penting kepada kita adalah pastikan preparation yang terbaik yang kita buat, insya-Allah Allah akan bantu kita. Inilah caranya. Kita kuliah online ni pun orang kata salah satu cara lah, kan? Salah satu cara macam mana Allah menghapuskan dosa-dosa kita, insya-Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, teruskan mengaji, teruskan cari ilmu, berkuliah online ke offline tak kisahlah. Yang penting kita mengaji elok-elok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan pada kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih acik-acik yang menulis motivasi diri. Jangan hiraukan COVID, tapi kita kena kira umur kita yang berbaki ni, kan? COVID juga, amalan tu kena prepare. Terima kasih Kak Akma Seksyen 19, Kak Saliza, Kak Azian Kamarudin USJ. Allah bagi ujian macam-macam dengan tujuan mengajar kita agar bersabar dan dengan musibah, dan Allah nak angkat darjat. Jangan risau kerana Allah yang mengatur hidup kita. Ya, kalau kita fikir macam tu, tak ada apa nak risau sebenarnya. Tak ada apa yang kita nak risaukan. Semua diatur. Remote tu semua kat Allah kan. Dia picit jalan, picit berhenti. Allah yang pegang. Kita ni benda yang di remote control kan tu. Faham gitu sudah. Kan? Jadi itu saja untuk petang ni. Terima kasih banyak-banyak atas penganjuran kuliah pada petang ini, khususnya bagi jawatankuasa Biro Muslimat Masjid Al-Ubudiyah Seksyen 19 Shah Alam. Rindu nak pergi masjid kan. Selangor ni payah betul lah masjid kita ni. Negeri lain buka elok aja kan. Sabar je lah. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak semua yang bersama pada petang ni. InsyaAllah kita sama-sama halalkan ilmunya. Terima kasih. Dan jangan lupa malam ni kalau tak boring, boleh join lagi kuliah saya 9.15 malam. Malam ini insyaAllah. Dan malam besok juga insyaAllah dengan izin Allah. Yang malam ni kita lebih santai lagi lah. Kita baca satu hadis ke ayat Quran ke, kita sembang-sembang macam tu je lah. Kan, setengah jam, 20 minit. Jadilah, sikit-sikit lah. Kalau lama jemu. Sebab kalau kita baca hadis pun, Nabi bukan hari-hari kuliah. Nabi bukan hari-hari kuliah. Ada hadis tu. Nabi kata, aku takut orang jemu. Jadi buat-buat tenang. Ya, InsyaAllah. Terima kasih semua. Saya tak sempat nak sebut nama-nama yang ada ni. Saya sebut lah. Saya sebut. Jangan risau. Jatna. Terima kasih Kak Fatimah Abdul Rahman, Nur Hayati Ismail, Marpu Abu Hori, Saiful Adli, Tuan Haji Ismailuddin Sungai Petani, Saliza Liza, Nur Hayati Ismail, Nur Hayati Masaat, Marpu Abu Hari, Sharifah Abdul Rashid, Rohana Rejab, Kak Saroya Yusof, Kak Saroya JK kita lah ya. Nora Naida, Nur Aisyah, Ghazali Arsyad, Natifah Ahmad Singapura, Siti Azah Zakaria, Ummu Abu Hurairah,
Felda jengka. Robiah Jasin, Jamaliyah Juni, JJ, Zaitun Hasnah, Kak Asiah Yusof, Acik rindu solat Jumaah dan kat masjid dan tarawih. InsyaAllah, mudah-mudahan tahun ni ada rezeki kita bertarawih insyaAllah. Fauziah Ismail, biar sikit tapi padat insyaAllah. Tu Haji Ma'idin, Jamaliyah Zainal, Zainuddin Abdul Ghani, Acik Dasiah Dola, Robiah Muhammad. Terima kasih semua. Baik, insyaAllah kita jumpa malam ni, kuliah santai kita pukul 9 suku malam insyaAllah. Terima kasih. Dan untuk kuliah muslimat ni kita berhenti setakat tu. Kita sambung ke depan muka surat 49 nombor 8, tajuk baru lah insyaAllah. So terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa malam ni lah. Noeli lambat masuk malam nanti Ustaz, dengar Ustaz Jeffrey dulu. Silakan, tak ada masalah. Baik, itu saja. Terima kasih semua jawatan kuasa muslimat. Terima kasih semua yang bersama petang-petang yang syahdu ini petang yang kuyu ini, kan. InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita semua, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. So kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.